Persamaan kuadratik ialah persamaan yang mempunyai satu pemboleh ubah dan kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Persamaan kuadratik mempunyai pelbagai aplikasi dalam kehidupan seharian seperti berikut. Tetapi, di dalam silibus, anda hanya akan ditekankan kepada proses mencari nilai pemboleh ubah seperti nilai X dalam bentuk soalan rutin atau soalan kebat. Terdapat pelbagai kaedah untuk mencari nilai pemboleh ubah dalam persamaan kuadratik. Dalam video ini, anda hanya didedahkan dengan kaedah pemfakturan yang mempunyai beberapa langkah seperti berikut. Dalam contoh 1, saya akan terus ke langkah yang kedua. Fakturkan sebutan X kuasa 2 kepada X dan X. Seterusnya, fakturkan nilai 6 kepada positif 3 dan positif 2. Lakukan operasi darab silang. Seterusnya, jumlahkan hasil darab silang menjadi 5X. Sekiranya jumlah hasil darab sama dengan nilai dx seperti di dalam bulatan, proses pemfakturan adalah betul. Maka, padankan nilai X dan positif 3 di dalam kurungan yang pertama dan nilai X dengan positif 2 di dalam kurungan yang kedua. Berdasarkan proses pemfakturan, faktor bagi X kuasa 2 tambah 5X tambah 6 sama dengan 0 ialah seperti berikut. Maka, langkah yang ketiga ialah selesaikan kedua-dua persamaan yang diperoleh untuk mendapatkan kedua-dua nilai X. Contoh 2 ini, langkah pertama yang perlu dilakukan ialah menukarkan persamaan kepada bentuk am. Daripada bentuk am yang telah diperoleh, lakukan proses pemfakturan seperti yang telah dilakukan di dalam contoh 1. Setelah proses pemfakturan menepati kombinasi yang tepat, lengkapkan nombor dan pemboleh ubah ke dalam kurungan. Berdasarkan bentuk am dan faktor yang telah diperoleh, langkah ketiga ialah selesaikan setiap persamaan di dalam kurungan. Dengan dua contoh ini, diharapkan ia dapat membantu anda dalam contoh penyelesaian soalan kebat selepas ini. Setelah kita memahami konsep pemfakturan dalam penyelesaian persamaan kuadratik, saya akan menerangkan bagaimanakah pemarkahan soalan persamaan kuadratik dilakukan. 3 aspek yang perlu anda ketahui dalam pemarkahan soalan persamaan kuadratik. Pertama, markah yang diperuntukkan di dalam kertas 2 untuk soalan ini ialah 4 markah. Tetapi, kadang-kadang terdapat juga soalan yang memperuntukkan 5 markah yang kebiasaannya adalah dalam bentuk soalan kebat. Kedua ialah soalan ini mempunyai elemen penilaian dalam aspek kemahiran. Aspek yang akan dilihat dalam elemen ini ialah penukaran kepada bentuk am. Seterusnya ialah hasil pemfakturan bentuk am tersebut. Jadi suka saya tekankan di sini, aspek yang akan dilihat ialah hasil pemfakturan, bukan kepada proses darab silang yang dilihat di dalam awal video ini. Itu bagi jenis soalan rutin. Bagi soalan kebat, satu aspek yang akan dinilai dalam elemen ini ialah membentuk persamaan daripada situasi yang diberi dalam soalan. Manakala elemen yang ketiga ialah elemen nilai. Elemen ini memperuntukkan markah pada jawapan akhir. Harus diingat, dalam kaedah pemarkahan, sekiranya jawapan akhir betul, tetapi di peringkat kemahiran terdapat kesalahan sama ada pada aspek bentuk am atau hasil pemfakturan, markah tidak akan diberi pada nilai akhir walaupun betul. Bagi contoh pemarkahan soalan rutin, menggunakan kaedah pemfakturan,
Selesaikan persamaan kuadratik berikut. X kuasa 2 sama dengan 5 darab 3x tolak 5 per 2. Daripada soalan di atas, penyelesaian kepada soalan tersebut adalah seperti berikut. Markah kemahiran yang pertama diberi pada barisan yang ketiga, iaitu bentuk am. Manakala markah untuk kemahiran yang kedua ialah pada barisan jawapan yang keempat, iaitu hasil pemfakturan. Jadi, proses darab silang untuk mendapatkan hasil pemfakturan tidak perlu ditunjukkan. Sekiranya anda mempunyai kaedah lain untuk mendapatkan hasil pemfakturan, anda boleh menggunakan kaedah tersebut. Bagi elemen nilai, markah diperuntukkan pada jawapan X sama dengan 5 per 2 dan X sama dengan 5 pada barisan terakhir. Jumlah markah ialah 4. Untuk contoh pemakahan soalan kebat, panjang sekeping kad yang berbentuk segi empat tepat ialah 3 cm lebih daripada lebarnya. Jika luas kad itu ialah 40 cm persegi, cari lebar kad tersebut. Soalan ini tidak memperuntukkan gambar rajah yang mewakili kad berkenaan. Jadi, saya sediakan ilustrasi untuk memahami situasi soalan. Berdasarkan maklumat soalan, kad tersebut berbentuk segi empat tepat. Lebar kad ini tidak diketahui dan kita labelkan sebagai X. Manakala panjang kad ini 3 cm lebih daripada lebarnya, maka panjang kad ini dalam sebutan X ialah X tambah 3 cm. Dan luas kad ini ialah 40 cm persegi. Berdasarkan ilustrasi di atas, penyelesaian kepada soalan ini adalah seperti berikut. Markah pertama diberikan pada X darab X tambah 3 sama dengan 40 sebagai persamaan yang mewakili situasi soalan. Markah kemahiran yang berikutnya diberi pada barisan yang ketiga, iaitu bentuk am. Manakala markah seterusnya diberikan pada hasil pemfakturan. Dalam kes soalan ini, terdapat dua jawapan. Walau bagaimanapun, markah nilai X hanya diberi pada X sama dengan 5 kerana nilai X sama dengan negatif 8 adalah tidak munasabah untuk mewakili ukuran. Jadi, jumlah markah bagi soalan ini ialah 4. Dalam dua contoh soalan yang berikutnya, anda akan ditunjukkan lagi dengan cara menjawab dan teknik pemakahan soalan kebat. Salah satu daripada soalan berkenaan mempunyai 5 markah. Satu menunjukkan sekeping papan iklan ABCD berbentuk segi empat tepat. Okey, diberi luas papan iklan adalah 24 meter persegi. Hitung panjang AB dalam meter. Diberi luas papan iklan ini 24. Kemudian sebagaimana yang kita tahu, rumus segi empat ialah panjang kali lebar. Jadi kita ada di sini lebar dia 2x tambah 1 dan panjang AB kita ada 2x tambah 3 dalam sebutan x. Baik. Lebar ni 2x tambah 1 kita darabkan dengan 2x tambah 3 samakan dengan 24. Jadi di sini kita akan dapat K1 yang pertama, sebab kita keluarkan maklumat daripada soalan ni membentuk satu persamaan kuadratik walaupun bukan dalam sebutan am lagi. Seterusnya kita akan kembangkan persamaan ni. Kita akan ubah dia hingga dia menjadi satu sebutan kuadratik atau persamaan kuadratik dalam sebutan am. Dan di sini kita akan layak dapat markah K1 yang kedua. Seterusnya, daripada persamaan kuadratik sebutan am ni, kita akan faktorkan dia dan kita akan dapat 2x tolak 3 dalam kurungan, dan kurungan kedua 2x tambah 7. Dan ini kita akan layak dapat markah K1 yang kedua. Walaupun tak ada sama dengan kosong, tak apa, di sini kita ada kelonggaran.
Dan daripada pemfaktoran ini kita akan dapat dua jawapan untuk nilai X. Yang pertama X sama dengan 3/2 dan yang kedua X sama dengan negatif 7/2. Jadi untuk X yang kedua ni kita perlu abaikan kerana panjang dalam sebutan negatif kita tak terima lah. Dan kalau ikut soalan ni tadi dia suruh hitung panjang AB dalam meter. So kita perlu gantikan X ni dengan nilai jawapan yang kita terima ni 3/2 yang kita ringkaskan panjang AB adalah 6 untuk markah akhir. And seorang pemain tenis membaling sebiji bola tenis dengan jarak bola itu dari atas lantai ialah T saat, manakala jaraknya ialah 6T tolak T kuasa 2 meter. Berapakah masa diperlukan untuk bola itu mencapai ketinggian 5 meter? Ya, kita buat sedikit ilustrasi dia. Okay, ini seorang budak ni, dia baling bola tenis sehingga bola tu menyentuh lantai. Okay. Garisan ni saya lukiskan untuk mewakili masa lah. Okay, masa. Berapa masa yang diambil bola tu daripada dilepaskan dari tangan pemain tenis ni sehinggalah bola itu jatuh ke atas lantai. Dalam sebutan T saat lah. Manakala ketinggian bola tenis daripada lantai hingga ke paling tinggi lah ialah 6T tolak T kuasa 2. Okay, mungkin di sini 2 meter, sini mungkin 4 meter, sini mungkin 5 meter, sini mungkin 6 meter sehinggalah dia sampai ke lantai ketinggiannya jadi 0 meter. Okay. Jadi kita tahu ketinggian dalam soalan ini diwakili oleh 6T tolak T kuasa 2 meter. Okay. Berapakah masa diperlukan untuk bola itu mencapai ketinggian 5 meter? So 6T tolak T kuasa 2 ni kita samakan dengan 5. Okay. Ini adalah persamaan kuadratik yang kita keluarkan daripada soalan. Okay. Jadi dalam soalan ini ditanya berapa masa yang diperlukan. So kita perlu cari nilai T. Okay, so tukarkan jadi bentuk arm. Sebab kalau tidak bentuk arm, T kuasa 2 tolak 6T tambah 5 sama dengan 0. Okay, K1 yang kedua. Dan kita fakturkan, kita akan dapat T tolak 5 dan T tolak 1. Kita akan dapat K1 yang kedua. Dan kita dapat jawapan akhir nilai T ialah 5 dan juga 1. Dalam kes ni, kita boleh terima kedua-dua jawapan sebab kedua-duanya ialah positif. Kenapa kedua jawapan ni kita terima dan kenapa kedua-duanya positif ialah pada satu tahap tertentu, ketinggian tertentu. Okey, contohnya di sini 5 meter. Perhatikan apa nama dia? Di sini pun 5 meter. Tinggal dah sama. Tapi dia melalui dua masa yang berbeza. Mungkin pada saat yang pertama, mungkin pada saat yang kelima. Dia naik, masa dia naik dan masa dia turun. That's why kita akan dua jawapan. Jadi yang soalan ni lebih sesuai kita beri 5 markah sepatutnya berbanding 4 markah yang diberikan dalam soalan.